بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita dapat bertemu untuk meneruskan pengajian kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibn Kathir Al-Dimashqi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iaitu perbahasan berkenaan dengan zikru ma waqa'a min al-umur al-ajibah li Israel wa qissati Yusuf. Masih lagi dalam perbahasan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Baik, iaitulah kita berhenti pada perbahasan ayat yang ke-76. Kita berhenti pada 76. Yakni ayat فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ sampai wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Baik, sekejap kita share kitab. Baik, jadi ayat yang berikutnya 77. Jadi kita berhenti hari itu pada ayat yang ke-76. Kita selesai membahaskan tentang makna dan juga faedah yang terkandung pada ayat 76. Itu penutup bagi ayat itu, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap orang yang berilmu itu, orang yang punya ilmu itu, ada lagi orang yang lebih mengetahui, orang yang lebih berilmu. Dan itu merujuk kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Baik, kemudian ayat yang berikutnya, qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Baik, mereka berkata, kalau dia mencuri maka tidaklah pelik, kerana sesungguhnya saudara kandungnya pernah juga mencuri dahulu. Ya'nuna Yusuf. Ini kata kata siapa sini? Qalu ni, yakni saudara-saudara Yusuf, ikhwatu Yusuf. Jadi mereka mengatakan kalau dia mencuri, yakni Bunyamin. Sebab apa? Ditemui barang yang disimpan, yang diletakkan oleh Yusuf itu di kita kata kuda ataupun bekas milik yang mengandungi bekas milik Bunyamin. Jadi itu sudah cukup untuk membuat sebagai satu bukti untuk menuduh Bunyamin adalah pencuri barang tersebut. Jadi sebab itulah kata ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Yusuf ni, qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Jadi mereka kata, kalau dia mencuri, yakni Bunyamin ni, kalau adik kami Bunyamin ni mencuri, maka kami tak pelik pun. Taklah pelik. Faqad saraqa akhun lahu, kerana sesungguhnya saudara kandungnya dahulu juga pernah mencuri. Siapa? Yusuf. Qila, jadi tengok Ibnu Kathir kata kat sini, ya'nuna Yusuf, yakni ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Yusuf itu, mereka memaksudkan Nabi Yusuf. Mereka mengatakan Nabi Yusuf dulu pun pernah mencuri. Jadi kami tak pelik, saudara kandung. Qila,
dikatakan oleh ulama tafsir, kana qad saraqa sanama jaddihi abi ummihi fakasarahu. Baik, dikatakan oleh ulama tafsir, dahulu Yusuf ketika kecil pernah mencuri berhala milik datuk bapa bagi ibunya, jaddihi abi ummihi, sanama jaddihi abi ummihi, yakni bapa sebelah ibu dia dan datuk sebelah ibu dia. Maknanya siapa? Laban lah kan? Laban. Kalau kita ingatlah apa bapa kepada Rahil, sebab Nabi Yusuf alaihissalam anak Nabi Yaqub melalui ibunya iaitu Rahil. Kan? Yang kita sebutkan Rahil ataupun dalam bahasa Inggerisnya Rachel kan. Baik. Jadi yang ni kita pernah sebutlah sebelum ini, yakni kisah tersebut apa kita katakan Nabi Yusuf alaihissalam pernah mencuri berhala milik datuknya, yakni datuk sebelah ibunya. Lalu Nabi Yusuf buat apa? Pecahkan. Fakasarahu. Yusuf pecahkan. Kisah ini kalau kita lihat dia termasuk dalam riwayat Israiliyah. Riwayat Israiliyah yang diharuskan untuk dikhabarkan dan tidak ada apa-apa bentuk percanggahan dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah, dan bahkan ianya menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi Yusuf alaihissalam sebelum kenabian. Ini kemaksuman Nabi, maknanya Yusuf itu ketika menjadi Nabi itu sudah jelas. Sebelum menjadi Nabi, sebelum nubuwah, para Nabi dan Rasul dipelihara fitrah mereka, dipelihara akidah mereka. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh berhala, tidak pernah minum arak, tidak pernah minum arak, tidak pernah menilik, menenung nasib, tidak pernah menyentuh berhala dengan tujuan tabarruk ataupun menyembah lagi lah, tak. Begitulah juga Nabi-Nabi dan Rasul. Dalilnya sangat banyak. Kalau kita lihat kalau kita flashback balik kisah Nabi Ibrahim pun, kita ada satu kisah yang lebih kurang sama. Iaitulah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kecil, ayahnya Azar melatihnya untuk menjual dan meniaga berhala. Kan? Azar bapa Nabi Ibrahim kan tukang buat berhala yang hebat. Jadi ketika kecil, Nabi Ibrahim pernah diarahkan oleh ayahnya Azar untuk menjual patung-patung berhala yang diukir dengan tangan ayahnya sendiri. Tapi apa yang berlaku? Nabi Ibrahim bawa berhala tersebut, kemudian celupkan dalam air, angkatkan semula, celup dan angkatkan semula. Kemudian Nabi Ibrahim kata, Nabi Ibrahim waktu tu kecil lagi, Nabi Ibrahim tak jadi Nabi lagi kan. Apa yang Nabi Ibrahim kata? Nabi Ibrahim kata, tengok ni, aku jual benda yang tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Kemudian masyarakat atau orang ramai ketika itu gelak melihat Nabi Ibrahim punya kerenah. Sedangkan mereka tak faham sebenarnya itu adalah permulaan bagaimana Allah Ta'ala menjaga Nabinya, Rasulnya ketika kecil. Mereka sudah tidak suka benda-benda berhala ni daripada kecil lagi. Itu kalau kita tengok balik dalam apa? Itu kalau buka dalam tafsir ayat surah Al-Anbiya ayat 55. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
Nabi Ibrahim kata sebelum tu 54. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Nabi Ibrahim kata sesungguhnya kamu dan datuk nenek kamu adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata sebab kamu sembah berhala. Ini ketika Nabi Ibrahim dah besar kan? Dah diutuskan. Qalu ajitana bil haqq am anta minal la'ibin. Sebab tu kaum Nabi Ibrahim kata, mereka bertanya, adakah engkau membawa kepada kami sesuatu yang benar sebagai seorang rasul atau engkau dari kalangan orang-orang yang bermain-main sahaja? Am anta minal la'ibin, yakni kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir disebutkan orang-orang musyrikin, yakni kaum Nabi Ibrahim kita itu, mereka persoalkan, atau kau ni main-main macam dulu kecil-kecil dulu ke? Dengan berhala tu engkau kata dia tak berkuasa. Waktu kecil engkau celup dia dalam air, kau keluarkan dia balik. Kemudian kau kata tengok ni aku jual benda yang tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Nampak? Itu kalau kita buka dalam tafsir, satu qaul yang menunjukkan penjagaan Allah terhadap nabi-nabi ini berlaku semenjak mereka kecil. Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf sama. So kat sini kita relatekan. Sebab itu kita kata kisah ni diriwayatkan oleh Ibnu Kathir dan dikemukakan di sini. Sebab dia ada asal. Apa maksud ada asal? Maknanya ada dalam Al-Quran sudut tafsiran dia. Dari sudut riwayat yang dikemukakan oleh ulama untuk menjelaskan tafsir ayat Al-Anbiya ayat 54 dengan 55. Lebih spesifik ayat 55 tu. Sebab orang musyrik, orang kaum Nabi Ibrahim kata, am anta minal la'ibin. Kau betul-betul ke atau kau main-main? Bila kau cela dan hina berhala-berhala, Tuhan-Tuhan nenek moyang. Kan? So Nabi Yusuf, siapa? Yusuf Ibnu Ya'qub, Ibnu Ishaq, Ibnu Ibrahim. Turun pada siapa? Turun siapa ni? Turun datuk dia lah, Ibrahim. Itu kan kata, perangai siapa ni? Perangai datuk dia lah, Ibrahim. Tak suka berhala. Daripada kecil tak suka berhala. Sebab itu faedah yang kita boleh dapat daripada sini, kita sebagai bapa-bapa, ibu-ibu, kedua ibu bapa, parents, datuk-datuk, nenek-nenek, grandpa, grandma, grandfather, grandmother, great grandfather, great grandmother, moyang ke apa ke, ada cicit ke, ada cucu ke, ada anak ke, didiklah anak kita untuk membenci berhala daripada kecil. Kerana itulah bentuk penjagaan Allah kepada para nabi. Jadi riwayat yang kata ikhwatu Yusuf, saudara Yusuf ni, bila dia kata qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Kalau kamu tuduh Bunyamin mencuri, yakni suwa'ul malik, yakni takaran milik raja itu, cupak milik raja itu, gelas ataupun piala milik raja itu, kami tak pelik sebab saudara kandung dia. Saudara kandung dia dulu pun kecil-kecil pernah mencuri. Mencuri apa? Mencuri bukan mencuri benda-benda ni, mencuri apa? Mencuri berhala datuknya, lalu dipecahkan. Itu menunjukkan inilah orang kata tasallub fid din, maknanya dan fitrah tauhid tu dia dah meliputi dalam hati sejak daripada kecil. Kan, sejak daripada kecil. Jadi ini sangat kuranglah pada zaman sekarang ini, apabila pengajian tentang akidah Islam yang sahih, pengajian tentang konsep ataupun konsep wala' wal bara', kesetiaan, kecintaan, loyalitas atau kita sebut kesetiaan, al-wala' wal bara', kebencian, pemusuhan, berlepas diri, konsep yang merupakan sangat penting dalam membentuk jati diri seorang muslim muwahhid, seorang muslim yang ahli tauhid, seorang muslim yang mempunyai fitrah yang sejahtera.
semakin diabaikan, dan kita lihatlah hari ini apabila ada di kalangan orang Islam sendiri yang menyeru kepada seruan-seruan yang batil, seruan-seruan kepada pluralisme agama, kesatuan agama yang batil, yang kufur. Iaitu baru-baru ni bila kita dengar ada seruan yang ingin mengajak remaja ataupun kanak-kanak atau remaja untuk menziarahi kuil ataupun gereja dan sebagainya, dan untuk dinormalisasikan perkara tersebut atas alasan harmoni, keharmonian antara agama. Kita tidak menolak makna keharmonian itu dari sudut kita kata masing-masing mengakui hak yang ada pada masing-masing. Hak maknanya di sini yang terkandung prinsip itu di dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Maknanya bagi kalian agama kalian, bagi aku agama aku, bagi kami agama kami. Kan? Jadi itu garis pemisah. Jadi kita tak redha dengan kekufuran, kita tak sesekali redha dengan kesyirikan, dan kita yakin bahawasanya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya saja agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan sesekali diterima daripadanya, dan di akhirat dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi kita tak pernah akui kesatuan agama, semua agama benar. Tidak boleh seorang Muslim beriktikad atau berkeyakinan atau condong untuk mengatakan semua agama itu sama. Ini adalah akidah yang menyeleweng, yang boleh membawa kepada kekufuran. Bahkan kekufuran itu sendiri adalah datang daripada hal tersebut, berlawanan dengan Quran, Sunnah dan juga ijma' ulama. Kita tak iktiraf. Dan apa yang disebut sebagai dialog, dialog untuk antara agama, inter-religions ataupun inter-religious, ataupun interfaith, dialog merentas agama, maknanya antara penganut agama Islam dan agama-agama lain. Memang sampai bila-bila kita diperintahkan untuk berdakwah dan adanya perintah untuk kita berjidal, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana, kan, dalam surah Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, marilah ta'alau kepada satu kalimah, ila kalimatin sawa'in, kalimah yang sama, yang ada persamaan antara kami dan kamu. Apa dia? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Yang ini tauhid. Kerana terkandung di dalam kitab-kitab mereka juga ada saki-baki tauhid. Itu yang asas, yang asal sebelum mereka menyeleweng. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Kita tak mensyirikkannya dengan sesuatu apa pun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kita tak menjadikan sebahagian daripada kalangan kita dan sebahagian yang lain sebagai tuhan-tuhan, didewakan, dipuja, dijadikan sebagai pembuat hukum, sebagai pembuat syariat, yakni merujuk kepada padri-padri kamu, rahib-rahib kamu, rabai-rabai kamu.
maknanya kita tak jadikan manusia antara satu sama lain itu sebagai Tuhan. Kita tak jadikan paderi dan rahib-rahib itu sebagai Tuhan-Tuhan yang menentukan hukum ataupun Tuhan-Tuhan yang menghalalkan dan mengharamkan atau Tuhan-Tuhan yang disembah. Tidak. Tuhan hanya Allah. Kan? Tuhan itu hanya Allah yang Maha Esa. Jadi ini seruan. Maknanya ayat ni sampai kiamat. Maknanya wajibnya menunjukkan kewajipan umat Islam berdakwah kepada Ahlul Kitab. Kan? Macam mana sekali keadaan mereka. Dan Ahlul Kitab dan juga termasuklah penganut-penganut agama yang berbeza, yang bukan Ahlul Kitab termasuk. Kan? Maknanya seruan untuk kembali kepada kebenaran. Kan? Jadi dialog tu dibenarkan. Kan? Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dialog untuk menerangkan kebenaran, untuk menjelaskan kebenaran, untuk berdakwah, untuk mengajak, maka itu tak jadi masalah. Harus. Kan? Tetapi itulah kita kata masalahnya apabila kanak-kanak ataupun remaja ataupun mereka yang masih lagi di bawah usia diseru untuk melakukan ziarah ke gereja, ke kuil dan sebagainya, ini tak tepat. Kerana mereka masih lagi dalam proses tarbiyah yang kita kata peringkat permulaan. Apa tujuan dia? Apa tujuannya budak tadika, apa budak sekolah rendah untuk pergi ke kuil, ke gereja dan sebagainya? Tak ada manfaat, tak ada tujuan lain melainkan untuk menormalisasikan. Jadi tak perlulah. Dan itu perkara-perkara yang sensitif lah. Maknanya kita janganlah melampaui had dan batasan yang ada dari sudut kita kata hubungan antara agama-agama ni. Maknanya kita tak nafikan masyarakat majmuk di negara kita ini berbilang agama, ya, memang kita tak nafikan ada sudut keharmonian dari sudut kita semua masing-masing menjalankan tanggungjawab kita sebagai penganut agama masing-masing, dan ada kontrak sosial yang kita berkongsi, maknanya dari sudut kita bertanggungjawab untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan dalam negara kita. Kan? Jadi mengikut agama masing-masing. Dalam masa yang sama kita tak mengakui kebenaran yang ada pada agama lain dan kita hanya mengakui Islam itu sahaja yang diterima di sisi Allah. Dan kita tak menafikan hak peribadatan bagi kaum ataupun agama yang lain. Mereka nak beribadat di gereja mereka, itu memang sudah termaktub sebagai hak mereka sebagai rakyat Malaysia, sebagai penganut agama yang ada di dalam negara kita ini. Jadi kita tak ada isu, kita tak pernah kacau. Lakum dinukum waliyadin. Itu asas. Jadi bagi kalian agama kalian ibadat cara kalian buat apa yang kalian agama yang kalian benarkan, kami dengan agama kami. Jadi jangan dikacau di sini. Jangan disentuh perkara-perkara yang kita kata menjadi titik pemisah ini. Jadi kita tak boleh setujulah perkara yang cuba untuk mengganggu gugat keharmonian lah sebenarnya. Inilah mengganggu gugat keharmonian maknanya antara agama. Sebab kita tak ada masalah untuk buat baik kepada orang yang penganut agama lain, Kristian ke, Buddha ke, Hindu ke. Kita tak dilarang oleh agama kita untuk berbuat baik. Pada dasar kita kata atas dasar kita kata sebagai manusia, sebagai rakyat Malaysia, tak ada masalah. Kita buat baik kepada jiran kita yang berbangsa Cina, yang berbangsa India, yang beragama Hindu, yang beragama Kristian, tak ada masalah kita berbuat baik. Kita dilarang untuk menzalimi, kita buat baik kat mereka, tak ada masalah. Tetapi ada dia punya batasan dia. Batasannya tak boleh melangkaui apa yang telah ditetapkan dalam agama. Jadi kita, itulah masalahnya, ada orang yang cuba untuk mencurah minyak dan menyalakan lagi api kita kata
kekacauan dan pemusuhan ni. Itu sebab itu kita seruan-seruan pluralisme agama ini memang sangat bahaya. Maknanya kita tak boleh anggap ianya adalah perkara yang remeh. Bahkan dia adalah ancaman terhadap akidah Islam, ancaman kepada terhadap anak-anak muda, anak-anak kita. Sebab itulah tanggungjawab yang terpikul di atas pertama sekali adalah ibu bapa. Itu sangat berat. Dan ini maknanya mereka tidak lagi boleh goyang kaki dekat rumah, melainkan wajib untuk memberikan pengetahuan agama, asas-asas agama yang kukuh, yang cukup, khususnya pengajian-pengajian terkait dengan akidah Islam, prinsip-prinsip apa yang ada terkandung di dalam Al-Quran, As-Sunnah. Itu perlu diperkasakan lah. Maknanya bukan lagi zaman sekarang ni kita kata tak apa, kita hanya semua bersangka baik saja, tak boleh. Rosak. Jadi kan rosak. Kemudian barulah pada guru-guru dan sebagainya, tenaga pengajar, guru-guru, asatizah, pendakwah, maka terpikul tanggungjawab untuk menyampaikan dan menegakkan amar makruf dan nahi munkar. Jadi kita tak bolehlah kata perkara ini tak apa, kita diamkan saja. Kemungkaran maknanya kita kena sampaikan dari sudut apa yang benar, apa yang makruf, dan apa yang mungkar kita kena ingkar lah, kan. Jadi kita tak bolehlah kata ini kerana sekian, kerana ini adalah nak mengelakkan daripada apa yang dipanggil musuh politik, lalu musuh politik itu digelarkan dengan gelaran-gelaran yang liar. Contoh menggelarkan orang yang nak berpegang teguh dengan akidah Islam, ataupun berpegang teguh dengan agama Islam itu, Quran dan Sunnah itu, sebagai ekstremis, dengan tuduhan dan pelabelan, label-label yang diada-adakan itu, maka itu adalah kezaliman. Jadi kita tak perlulah ambil peduli dengan tuduhan-tuduhan itu. Yang penting apa yang kita perlu jelaskan adalah konsep dalam Islam itu sendiri yang sebenarnya. Maknanya bagaimana Islam ini tidak boleh kita prinsip-prinsip yang asas itu tidak boleh no kompromi lah. Prinsip akidah, prinsip kita kata tentang tiada agama yang benar di sisi Allah melainkan Islam, itu sudah termaktub dalam Al-Quran, termaktub dalam sunnah Nabi SAW. Al-Islam ya'lu wa la yu'la wa la yu'la alaih. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Semua itu ayat-ayat yang menafikan kesatuan agama. Banyak. Jadi kita perlu hati-hati. Jadi itu faedah lah daripada kisah Nabi Yusuf ni. Yang kita tengok kaitan dia dengan kisah Nabi Ibrahim. Maksudnya siapa ni? Nabi Yusuf ni cucu, cicit kepada Nabi Ibrahim. Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Kan, Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Yusuf Ibnu Yaqub Ibnu Ishaq Ibnu Ibrahim. Nabi kata, Nabi Muhammad kata, yang mulia anak kepada yang mulia, anak kepada yang mulia, anak kepada yang mulia. Jadi turunlah keturunan tu. Maknanya membenci kesyirikan, membenci berhala tu, maknanya ada pada lubuk hati Nabi Yusuf walaupun dia masih kecil. Baik. Bismillah. Adapun praktikal, adakah bila kita faham kisah Nabi Yusuf ni daripada kecil ni dia pecahkan berhala tu, maknanya ataupun kita ambil kisah Nabi Ibrahim kan, pecahkan berhala, maknanya kita hari ni boleh suka-suka hati pecahkan berhala? Tetap kita kena ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Itu adalah syariat yang terdahulu. Syariat Nabi Muhammad SAW, ya, ada perintah Nabi SAW agar menghapuskan berhala, patung dan sebagainya. Tetapi dilihat pada perintah-perintah itu dengan komprehensif. Maknanya tak boleh ambil satu keadaan. Contohnya macam sekarang,
keadaan sekarang, situasi sekarang dalam negara yang macam ni, adakah hikmah? Termasuk hikmah maknanya kita pergi suruh orang pecah benda letak, kan? Bahkan dia adalah mafsadah, boleh bawa kepada kemudaratan. Tambah lagi dengan sentimen kebencian agama, sentimen perkauman, keagamaan tu cuba untuk dijoloklah sarang tebuan tu, cuba untuk ditiupkan asapnya ataupun dituangkan minyak untuk memarakkan lagi api permusuhan. Kita kena hati-hati. Dan guru-guru agama memainkan peranan lah. Khatib Jumaat, khutbah Jumaat, peranan. Maknanya kita dalam agama kita ni sangat sempurna. Dari sudut bukan kita ambil hanya sekerat-sekerat. Tak bolehlah kita berhujahkan dengan kisah Nabi Ibrahim memusnahkan berhala itu lalu kita kata boleh siapa-siapa saja pergi hancurkan berhala. Tetap hukumnya tak boleh. Sebab apa? Bukan pada zatnya, tapi pada dilihat pada konsekuensi, pada natijah, dan kita kata pada akibatnya. Sebab itulah kalau orang kata kita macam mana pula tak boleh pecahkan tak boleh pecahkan tak boleh musnahkan berhala, tak boleh pecah berhala kita, sedangkan kita orang Islam, kita ada hadis Nabi SAW dan sebagainya. Sebab itulah kita kena faham perintah syariat itu ada di situ, ada maslahat dan ada mafsadah. Setiap perkara ada, dia bukan perintah itu semata-mata perintah. Dia perlu ditimbang mafsadah dan maslahat dan mafsadah. Dan sebab itulah dirujuk ahli ilmu. Dia bukan semua orang kan. Sebab itu diserahkan urusan itu kepada waliul am. Kan? Jadi contoh yang mudah, mencela sembahan atau mencela berhala orang kafir, adakah dibenarkan oleh syarak secara umum, secara mutlak? Bahkan ada larangan. Iaitu apa? Dalam surah apa? Dalam surah Al-An'am ayat 108, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maksudnya Allah berfirman, dan janganlah kamu cerca, maki, kan, mencaci maki benda-benda yang mereka sembah selain daripada Allah. Berhala-berhala yang disembah oleh musyrikin dan orang kafir itu janganlah kamu cela. La tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kerana mereka kelak akan mencerca Allah, memaki Allah, menghina Allah secara melampaui batas dengan tanpa pengetahuan. Dan demikianlah kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka, lalu ia menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan. Jadi di situ tengok kenapa Allah Ta'ala larang kita cela berhala kaum musyrikin, sembahan kaum musyrikin. Cela tok kong dia, cela dia punya termasuklah sebenarnya cela dia punya perayaan, apa tu kan, kita cela diharamkan kerana dia boleh membawa mudarat yang lebih. Allah kata apa? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Maknanya natijah, akibat kalau kamu cela berhala orang musyrikin, berhala orang kafir, berhala orang yang mereka sembah itu, maka nescaya Allah juga akan dicela oleh mereka. Bahkan mungkin lebih dahsyat lah. Maknanya mereka akan cela Tuhan kamu, mereka akan cela Allah, itu lebih dahsyat dan lebih zalim dan lebih melampaui batas.
Nampak tak? Allah Ta'ala larang perbuatan kita mencela berhala orang kafir. Ni Allah punya larangan. Bukan fatwa ulama ni, Allah punya larangan. Quran. Sebab itu kalau mencela pun tak boleh, musnahkan boleh tak? Lagi tak boleh. Kan? Lagi tak boleh. Tapi macam mana hadis yang Nabi perintah Ali untuk musnahkan, Nabi perintahkan Khalid bin Walid musnahkan, itu kalau dalam keadaan situasi pemerintah waliul am mempunyai kekuasaan yang mutlak dan mengizinkan. Itu lain cerita. Sebab itu dia adalah balik kepada tabi'un li izni waliul am. Dia mengikut keizinan daripada pemimpin. Katakan yang di Pertuan Agong kan, perintahkan supaya mana-mana tempat ibadat itu dirobohkan. Tapi selalu bukan roboh saja kan, dia mungkin dia nak pindah kat tempat lain ke apa orang macam tu. Pihak berkuasa kan. Maka boleh tak? Itu atas keizinan waliul am. Pemerintah, pemimpin contoh. Ada Perdana Menteri ke apa kan, wakil yang di Pertuan Agong. Maka diharuskan ketika itu. Mesti dia ikut izin pemerintah. Sebab itu hadis-hadis yang mengarahkan untuk meruntuhkan berhala ataupun memusnahkan berhala dan sebagainya, itu adalah dalam konteks kita kata berhala yang diperintahkan untuk dimusnahkan oleh waliul am, pemerintah, pemimpin. Dan Nabi SAW sebagai pemimpin ketika itu. Nampak? Dan masuk juga dalam kategori cela tadi. Jadi dalam konteks negara kita sekarang ini, ada kita sebagai dalam masyarakat majmuk ni, agama berbilang-bilang kan. Agama Hindu ada, Buddha ada, Kristian ada. Ya, kita tak, yang kalau kita maksudkan penghormatan tu, kita tak hormat agama mereka. Salah kalau kita kata menghormati agama lain. Kita tak hormat. Kita menghormati hak mereka untuk beribadat. Bukan maksudnya kita setuju dengan peribadatan mereka, yang ni syirik mereka kepada selain Allah. Tak. Maksudnya kita, Allah perintah kita untuk tidak mencela berhala mereka, tidak mencela tempat ibadat mereka, perayaan mereka, tak boleh cela. Supaya kita menutup pintu kerosakan. Nanti mereka akan cela lagi Allah Ta'ala, mereka akan buat masalah dekat masjid. Orang kalau kita buat masalah, tak. Itu sebenarnya larangan yang berbentuk untuk mengelakkan kemudaratan. Sebab itu Allah kata apa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jadi kalau kamu cela berhala orang kafir, tempat ibadat dia orang, kamu pergi pula ejek-ejek kan, kamu pergi kutuk pula perayaan mereka, dah kita tak suka, tak payahlah kata apa-apa, biar kan. Dan adakah bermaksud kita tak ingkar? Ya, kita ingkar, tapi bukanlah kita buat kenyataan tu pergi depan mereka ataupun kenyataan umum macam tu yang boleh. Ya, kadang-kadang sekarang ni pelik-pelik kan, macam bila dah orang nak cari tu, dia jahat tu jahat jugalah kan. Bismillah. Tapi ini perlu dijelaskan. Apakah hukum kita mencela berhala atau tempat ibadat orang kafir? Hukumnya haram. Sebab Allah larang. Sebab dia boleh bawa mudarat. Kepada apa? Kepada agama kita. Memang tak mudarat apa? Allah Ta'ala tak mudarat apa? Sebab tu Allah kata dalam ayat tu, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Maknanya kat akhirat mereka tetap akan kena. Kat dunia ni Allah Ta'ala bagi peluang untuk mereka untuk bertaubat, untuk kembali kepada Islam. Kalau mereka nak buat zalim juga, Allah akan azab mereka di akhirat. Allah akan kekalkan mereka dalam neraka dan sebagainya kalau mereka tetap dengan kekufuran. Tak ada isu. Tapi kat dunia, jadi kita tak boleh lah. Maknanya tak boleh. Maknanya ada boleh tak kita ejek-ejek contoh kuil mereka ke, gereja mereka ke,
Tak boleh. Dalam konteks zaman sekarang ni, tulis ke dekat media sosial, ceramah ke, kita ejek-ejek dengan ada ejek-ejek yang boleh maksudnya menimbulkan kemudaratan. Maknanya kebencian tu kita tak boleh elakkan. Memang dia orang akan, kalau kita sebut benda yang betul, dia orang tak suka, tapi boleh menimbulkan kemudaratan. Contohnya boleh menimbulkan macam berlaku ketegangan agama, ketegangan maknanya pergaduhan dan sebagainya. Wal'iyadzubillah, kita tak mahu benda-benda macam tu. Sebab tu orang Islam pun kena cerdik. Kita tak boleh main sentimen emosi. Kita ada sensitivity. Tapi kadang-kadang kita kena faham ada pihak-pihak yang bertanggungjawab, tidak bertanggungjawab ni cuba untuk menggerakkan emosi dan juga sentimen. Mereka yang menggerakkan sentimen. Baru-baru ni bila ada orang entah mana mamat mana dekat TikTok cela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau ikut hukum, memang kalau dia orang Islam, dia kafir lah. Dia kafir, murtad. Cela Nabi Muhammad, hina Nabi Muhammad SAW, hina Allah, hina Rasul, kafir. Tetapi yang kita bimbang apabila perkara tersebut sengaja dikemukakan untuk menimbulkan sentimen-sentimen dan juga membangkitkan kemarahan dan menyebabkan sebahagian orang Islam yang mungkin atas dasar sentimen itu dan sebagainya, mereka bertindak di luar batasan. Kita tak mahu itu. Sebab itu mengawal sentimen ini penting dengan ilmu. Ilmu sahaja, ilmu yang sahih, ilmu Al-Quran, As-Sunnah, dengan kefahaman salaful ummah, itu sahaja yang dapat mengekang sentimen-sentimen ataupun gerakan-gerakan yang cuba untuk membangkitkan permusuhan, kebencian antara kaum, antara agama dan sebagainya. Tidak dapat tidak. Kita tak boleh ni dah sekarang ni. Kita kena jelaskan. Kita tak boleh main kita kata play safe. Tak mau cakap, tak kena cakap. Maknanya tak, sebab kita nak jaga agama kita, tak mau. Dan dalam masa yang sama juga kita tak mau menimbulkan kemudaratan. Ad-dararu yuzal. La dararun wala dirar. Tak boleh kita mudarat dan tak boleh kita menimbulkan kemudaratan. Itu prinsip asas dalam agama kita. Maknanya kalau sentimen perkauman, sentimen kebencian itu diapi-apikan, mudarat yang lebih dahsyat adalah huru-hara, ketidaktenteraman. Itu yang kita tak mahu. Kalau tak aman, habis. Kita nak pergi semayang tarawih pun susah. Kita nak pergi semayang Jumaat pun susah. Jadi sekarang ni kita jagalah keharmonian. Maknanya kita orang Islam boleh pergi solat Jumaat, boleh pergi solat jemaah, kita boleh pergi masjid, boleh pergi surau. Alhamdulillah, aman. Kita tak mahu ada sebarang bentuk pergaduhan ataupun sebarang bentuk kebencian dan sebagainya disebabkan oleh orang-orang yang ada kepentingan yang tertentu, yang jahat ni cuba untuk membangkitkan tu. Memanglah takkan kita kata kalau sikap kesederhanaan yang ada pada setiap penganut agama tu, khususnya penganut agama lain penganut agama Islam. Kalau orang yang amalkan betul-betul Islam ni, mak Islam sudah cukup cantik. Dalam agama-agama lain, kalau mereka penganut agama lain, kalau mereka juga mengamalkan kesederhanaan, maknanya mereka tak ekstrim, selamat, insya-Allah. Selamat dari sudut apa? Keharmonian tu akan berlaku. Tapi kalau penganut agama ni pun ekstrim, ini pun ekstrim, bergaduh pula, itu tak mahu kan. Sebab tu tanggungjawab ni dipikul oleh orang-orang yang mengajar. Kita ni kadang-kadang yalah susah pasal kadang-kadang orang agama ni dia ada dia punya ego dia sendiri. Dia tak, orang panggil apa? Dia kalau dia ceramah tu dia nak semangat je. Ceramah tu dia nak sedap. Dia semangat kan, main bangkitkan sentimen orang, marahan orang ramai dan sebagainya. Kita tak mahu macam tu. Kita nak bangkitkan kesedaran dari sudut ilmu. Hadapi isu dengan ilmu, bukan dengan emosi, bukan dengan sentimen. Kita bukannya orang Islam, bukannya kita mengikut sahaja pemerintah kata apa, pemimpin kata apa. Tidak. Apa yang pemerintah kita seru kepada perkara makruf, kita sahut.
Apa yang dia seru pada perkara kemungkaran, kita tak ikut. Itu prinsip kita. La ta'ata fi makhluqin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada bermaksiat kepada Tuhan. Baik. Jadi itu faedah daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salam ketika kecil, dikatakan oleh ulama tafsir, mencuri berhala milik datuknya sebelah ibunya, bapa ibunya, dan memecahkannya. Kan? Jadi kita kena faham itu adalah berlaku pada para nabi lah, para nabi. Kita maknanya dalam konteks kita sekarang ini ialah maknanya dalam wilayah kita je lah, kan, dalam kemampuan kita lah, kan. Adapun secara umum kita menyerukan kepada nak buat lagi macam-macam jadi apa, macam geng-geng ekstrim yang memang betul-betul ada. Ekstremis ni betul-betul ada. Contoh macam golongan Khawarij, ulatul apa dia golongan di kalangan Khawarij ni, macam ISIS, memang ada. Kita tak nafikan. Jadi kita tak mau mereka menggunakan agama dan menggunakan sentimen keagamaan itu untuk melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan kemudaratan. Sebab itu beza antara Salafi dengan ISIS ni memang jelas sangat. Salafi menyeru kepada mentaati pemerintah pada perkara ma'ruf, kan? Dan juga tidak mentaati pada perkara yang mungkar. Tidak menyeru kepada pemberontakan, ataupun tidak menyeru kepada kita kata melakukan kemudaratan, tak boleh, haram. Kan? Beza dengan ISIS. Sebab tu ada orang masih lagi yang sengaja nak kaitkan ISIS ni dengan Salafi ini semua. Itu semua tu adalah sudah dijawab oleh tokoh-tokoh Islam, pendakwah dan juga ulama-ulama ahli ilmu. Dan kalau siapa yang mungkin nak lihat isu ni yang lama dah, kan, dulu kat Yayasan Taklim ni ada penjelasan daripada Dr. Abu Aminah Bilal Phillips, hafizahullah, pernah explain tentang isu ni. Dah lama, kan, tapi itulah benda tu perlu di refresh. Kalau kita tengok ada orang yang cuba nak kaitkan Salafi dengan pengganas, Salafi dengan ekstremism, dengan ni semua, memanglah ada orang-orang yang hasad, orang yang dengki dan orang yang membenci, kan, tak ada keadilan. Dia tidak adil dalam menilai ni, memanglah akan sentiasa masih lagi akan ada lah orang tuduh-tuduh ni. Biasalah orang kata ini semua adalah ekstrim dan sebagainya. Orang yang nak pegang teguh dengan agama ni dituduh sebagai ekstrim. Jadi kita berwaspada. Maknanya kita menjelaskan kita tak setuju dengan perkara-perkara yang sedemikian. Beza sama sekali dengan pemahaman, kan. Tengok beza, kan. Kita tak pernah faham macam ni untuk mengarahkan kepada perkara yang melampaui batas. Tidak. Cuma bila prinsip-prinsip agama itu diperkotak-katikkan, prinsip-prinsip agama itu diceroboh, maknanya ahli sunnah, mereka yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, manhaj salaf ini, mereka akan tidak berdiam diri. Mereka akan bangkit. Mereka akan react. Maknanya react dengan apa? Menjelaskan, memberikan penjelasan dan juga menimbulkan kesedaran supaya berpegang teguh dengan agama. Itu, kan? Bukan kita menggunakan agama untuk kepentingan pihak tertentu, kepentingan politik, kepentingan tu musuh politik, untuk menjatuhkan musuh politik. Itu biasalah, standard lah orang politik. Orang politik ni dia bila naik jadi dapat jawatan so dia ada musuh politik. So yang akan mengganggu gugat kedudukan dia. Jadi nak tak nak dia kena create isu. Dia kena bina, dia kena cipta persepsi. Jadi dalam dia mencipta persepsi itu adalah yang yang tersangkut sikit dengan agama, yang berkait sikit dengan agama, kan. Tuduh orang tu ekstrim, tuduh orang ni ekstrim, tuduh orang yang berbeza kecenderungan politik tu sebagai ekstrim, kan. Nampak pakai kopiah sikit, nampak pakai serban sikit, ekstrim. Nampak orang tu parti berbeza sedikit, sudah tuduh ekstrim. Ini semua tak adil lah, kan. Jadi tak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wala yajrimannakum bughdi qaumin, yakni janganlah kamu disebabkan kebencian kamu terhadap satu kaum itu, terhadap satu pihak tu, menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil lah, kan. Jadi ini kita tengok
skrip yang sama je kalau orang politik ni naik kan. Jadi dia nak menghadapi isu-isu yang dia create sendiri atau tuduhan musuh politik dia, maka dia akan guna juga tuduhan-tuduhan yang sama yang pernah dia dituduh dulu ataupun sekian. Jadi dia macam kita kata apa, dia ulang balik je skrip yang terdahulu kan. Dulu orang ni tuduh dia sebagai ekstrim, lepas tu bila dia dah naik dapat jawatan dan sebagainya, orang politik biasalah dia nak tuduh orang yang tak setuju dengan dia ataupun bermusuh dengan dia pula dengan ekstrim, dengan pelampau agama lah benda kan. Standard tu. Sebab tu yang nak selamat kita jangan sibukkan diri dengan politik, sibukkan diri dengan ilmu. Wa qila kanat ammatuhu qad 'allaqat 'alayhi baina thiyabihi wa huwa saghir mantiqatan kanat li Ishaq thumma istakhrajuha min baini thiyabihi wa huwa la yash'ur bima sana'at wa innama aradat an yakuna 'indaha wa fi hadanatiha li mahabbatiha lahu wa qila kana ya'khudhu at-ta'am min al-bayti fayut'imuhu al-fuqara wa qila ghayra dhalika. Baik. Jadi ini sebab ada beberapa lagi pendapat ulama. Tadi yang pertama yang nampak paling ada asal sandaran, dia curi patung, dia curi berhala milik datuk dia, yakni belah ibu dia kan. Lalu dipecahkan kan. Baik. Jadi persoalan lagi, macam mana pula Islam ke tak datuk dia ni ada berhala kan? Kalau kita tengok syariat Nabi-Nabi terdahulu, syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi terdahulu, termasuklah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hukum membina patung ni adalah harus. Itu jawapan dia. Kan? Membina patung tu adalah harus pada syariat ma qablana, syar'un ma qablana, syariat sebelum kita. Dimansuhkan pada syariat Nabi kita Muhammad SAW. Itu jawapan dia. Tak semestinya dia buat syirik. Tak semestinya bila dia bina patung tu automatically dia syirik. Itu dulu. Kan? Ini pun kita dah bincang dah sebelum ni, isu ni. Check balik kena check balik. Sebab kita punya kelas ni, syarahan kita, ulasan kita ni antara yang muwassa' yang luas. Maknanya kena teliti balik. Baik. Dan dikatakan juga yang ini yang nak menjelaskan tentang Nabi Yusuf curi apa dulu kan. Yang pertama tadi curi berhala datuk dia, belah ibu dia tadi, lalu dipecahkan. Wa qila kanat ammatuhu qad 'allaqat 'alayhi baina thiyabihi wa huwa saghir mantiqatan kanat li Ishaq. Dan dikatakan bapa mak saudara dia, ammah, mak saudaranya telah menggantung pada Nabi Yusuf alaihi salam ini dalam ketika dia kecil, iaitulah apa dia disebut, macam satu mantiqatan ni maknanya macam ikat, macam ataupun mintaqah atau mintaqatan daripada kita kata macam tali pinggang kan. Maknanya macam ataupun macam nak kata gelang pun bukan juga, macam lingkungan, macam ikat pinggang, mintaqatan bukan mantiqah, mintaqatan kana li Ishaq. Dia macam tali pinggang, macam tali pinggang kan, diletakkan, digantungkan di antara pakaiannya, baina thiyabihi, ketika itu masih kecil, milik Ishaq. Maknanya tali pinggang tu milik Ishaq. Thumma istakhrajuha min baini thiyabihi wa huwa la yash'ur bima sana'at. Lalu dikeluarkan daripada pakaian tu, ikat tali pinggang tu dikeluarkan daripada pakaian, dan keadaan Nabi Yusuf tak sedarlah atas apa yang mak saudara dia buat, dan dikatakan diambil balik. Maknanya Nabi bila dia kita kata kanat ammatuhu alaka alaihi baina thiyabi wa huwa mantiqatan kana Ishaq thumma istakhrajuha baina thiyabi wa ma arada an yakuna indaha fi hadanatiha lahu. Maka dikatakan bila dikeluarkan tali pinggang tu daripada pakaian Yusuf, maknanya dikembalikan semula, maknanya Nabi Yusuf ambil balik, lepas tu dia ambil balik. Itu satu pendapat lah.
Maksudnya dia macam pakaian lah, macam pakaian atau ikat pinggang tu yang diletakkan pada Nabi Yusuf, dia ambil, kemudian Nabi Yusuf ambil balik. Hak dia kan, bukan mencuri pun. Wallahu a'lam. Itu satu pendapat. Dikatakan diambilnya di sisinya itu untuk menunjukkan kecintaan kepadanya, cintaannya terhadapnya. Wa qila kana ya'khudhu at-ta'am min al-baiti fayut'imuhu al-fuqara. Dan dikatakan lagi apa yang Nabi Yusuf curi itu adalah makanan, diambil daripada rumah dan diberi makan kepada fuqara. Dicuri ambil, bukan curilah kan. Wa qila ghaira dhalika falihadha, dikatakan banyak lagi lah pendapat-pendapat tu. Wallahu taala alam. Tapi ana lebih sokong yang pertama tadi, berhala datuk dia sebelah ibu dia. Sebab apa? Sebab ada wajah sama, macam ada dalil daripada perbuatan Nabi Ibrahim ketika kecil. So Nabi Yusuf cicit kepada Nabi Ibrahim. Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Al-Karim ibnu Karim ibnu Karim ibnu Karim. So bila dia ada contoh tu, dan kemudian bentuk Nabi Yusuf mencuri berhala itu lebih ablagh, menunjukkan penjagaan Allah pada tauhid para nabi. Sebab tu anda condong memilih kalau kita nak tarjih, maknanya kalau kita nak tengok tarjih dari sudut pendapat tu, kita kena tahu apa hujah yang paling kukuh. Sebab tu bagi ana sendiri, ana tengok mencuri berhala datuk dia tu, patung milik datuk dia tu, kemudian dipecahkan, itu lebih ablagh, lebih menunjukkan kesempurnaan seorang nabi ketika kecil. Menunjukkan tauhid dia, kukuhnya tauhid dia. Macam datuk dia, macam moyang dia Ibrahim. And macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tak pernah sentuh berhala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah ketika masih sebelum jadi nabi, ketika dalam usia 25 tahun kan, waktu sebelum menikah dengan Khadijah tu, ada riwayat yang menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni dalam kitab-kitab sirah memang disebutkan. Dan riwayat tu hasan, makbul, diterima. Maknanya ada orang yang bergaduh dalam jual beli dan minta Nabi bersumpah dengan Lata dan Uzza, Nabi tak mahu. Waktu tu Nabi belum jadi Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah jaga, Allah protect Nabi-Nabi ni. Sebelum jadi Nabi, tauhid dia tu dah kuat. Maknanya dia dah ada tauhid. Tauhid dari sudut apa? Membenci berhala-berhala. Kan? Dan Nabi Muhammad SAW pernah bawa anak angkat dia Zaid bin Harithah tawaf di sekeliling Kaabah tu ketika itu zaman jahiliah. Zaid bin Harithah ni tengok orang-orang musyrikin tu duk sentuh-sentuh berhala, tabaruk dengan berhala, sekeliling Kaabah 360 berhala kan. Lepas tu Nabi Muhammad SAW melarang Zaid. Nabi kata la tamassahu. Kan? Zaid pun pegang lagi sebab nak tengok apa reaction bapa angkat dia Nabi Muhammad. Lalu Nabi marah Zaid, Nabi kata la tamassahu alam tunha, jangan kamu sentuh lagi, bukankah aku dah larang. So menunjukkan kebencian para nabi dan rasul ni kepada perkara syirik ni memang fitrah yang Allah Ta'ala jaga dan Allah Ta'ala bekalkan dalam hati para nabi dan rasul. So ini adalah perkara kita kata yang muwafaqah. So yang pendapat-pendapat lain tu macam tak kuat. Sebab tu anda condong, anda memilih apa yang maksud faqad saraqa akhun lahu min qabl tu. Nabi Yusuf pernah curi apa? Curi patung milik datuk je, belah mak dia. Kalau orang tanya, orang apa dia i'tirad lagi, kalau ada orang bantah lagi kata macam mana pula tak tauhid ke, syirik ke datuk sebelah mak dia tu, kita jawab zaman tu buat patung tak jadi syirik lagi. Buat patung tak jadi syirik lagi. Kan? Mengalihkan peribadatan jadi syirik. Sebab apa? Sebab syariat nabi-nabi terdahulu macam Nabi Sulaiman kan, Nabi Sulaiman, Nabi Daud kan, dalam Quran Allah cakap kan, dalam Quran pun ada tentang tamathil kan, tentang apa, ya'maluna lahu ma yasha' bin mahariba wa tamathila wa jifanin kal jarabi atau kal jawabi wa qudurin rasiyat. I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyash syakur. Ya'maluna lahu ma yasha' min mahariba wa tamathila.
wa jifanin. Golongan jin itu membentuk untuk Nabi Sulaiman apa yang dia kehendaki daripada bangunan yang tinggi dan patung-patung. Maksudnya kalau buka kitab tafsir memang ulama bahas kan. Sebenarnya syariat Nabi Sulaiman, Nabi Yaqub dan Bani Israel sebelum tu maknanya memang dibenarkan untuk buat patung. Bukan untuk sembah. Tapi patung untuk dibenarkan, patung untuk kenangan, untuk perhiasan dibenarkan. Disembah tak? Tak. Disembah sepakat tauhid kan. Semua nabi-nabi buat ajaran tauhid, disembah tak? Maksudnya buat kenangan saja. Sebab tu zaman Nabi Nuh pun bila dia buat patung tu, awal-awal kalau kita tengok betul-betul buat patung tu kan, awal-awal patung Wad dan Suwa'an, Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Kan? Buat patung tu saja awal-awal tak diingkari, tetapi bila dialihkan persembahan, bila disembah patung tu baru jadi syirik. Tapi bila syariat Nabi Muhammad SAW dia paling sempurna. Jadi Nabi Muhammad dia menutup pintu-pintu yang bawa kepada kesyirikan. Jadi buat patung pun tak boleh. Itu jawapan dia. So kita kena faham. Ramai orang dia pening kat sini. Dia kata macam mana ni? Macam mana ni Datuk Nabi Yusuf ni buat syirik? Bukan buat syirik. Buat patung je. Tak semesti syirik. Kan? Tak mesti syirik. Sebab tu syariat sebelum kita. Sebab tu penting kena faham ayat-ayat lain tu. Macam Nabi Sulaiman, Nabi Daud tadi. Itu dalam surah apa? Dalam surah Sabah kan? Ayat 13 tu. Buka tafsir. Tu. Jin-jin bina apa? Bangunan-bangunan tinggi dan juga patung-patung. Tapi tak tepatlah kalau kita kata ni menunjukkan harusnya membuat patung-patung. Taklah. Maknanya ada hadis daripada Nabi SAW, larangan keras, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Yani azab yang orang yang paling keras azab dia nanti di hari kiamat adalah orang yang membuat patung-patung, yang membuat gambaran, taswir. Dan sepakat ulama kata patung lah paling yang sepakat sekali patung lah. Termasuk dalam musawwirin. So maknanya mansuh lah, hukum boleh buat patung untuk kenangan dan sebagainya dimansuhkan oleh syariat Nabi kita Muhammad SAW. Itu kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir disebutkan macam tu. Ulama Islam sepakat. Agama kita tak boleh nak buat patung. Sebab tu masjid-masjid tak boleh kan. Mana ada. Tapi gereja, tengok gereja-gereja dulu-dulu kan. Gereja kalau kita tengok tamadun dulu banyak patung. Sebab apa? Pasal waktu tu memang dibenarkan. Syariat dia pun dibenarkan. Syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad tu dibenarkan. Sebab tu dalil ada dalam Quran. Dalil menunjukkan syariat itu adalah syariat sebelum Nabi Muhammad. Tapi bila Nabi Muhammad datang, mansuh benda tu. Tak boleh. Jangan kata-kata pula nak buat patung kan. Saya nak buat patung kenang-kenangan, saya nak buat patung diri saya. Patung sekarang ni orang macam-macam pula buat patung lilin lah apa kan. Itu jadi diluas-luaskan pula. Tak boleh lah, tetap tak boleh. Tetap haram. Sebab ada ancaman daripada Nabi SAW menunjukkan dia dosa besar lah. Ancaman maknanya Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut dia adalah azab, orang yang akan diazab keras. Orang yang buat gambar patung dan gambar makhluk menyawa. Dia tak boleh. Tapi kalau sebab tu kita kata daripada sinilah ulama istinbat, adakah patung ni semua tak boleh? Semua tujuan patung ni tak boleh? Tak juga. Sebab itu kat situ ada kelonggaran kan, maknanya dari sudut pendidikan. Contoh untuk orang yang belajar medik kan, dia kena dibuat nak belajar cara bedah kan. Jadi kenalah ada patung replika organ ke ataupun orang tu ke. Itu harus. Itu balik pada tujuan. Itu kita kena faham. Macam patung ni lah, patung apa? Untuk jual baju kan, untuk letak baju sebagai apa panggil? Apa panggil tu? Untuk iklan baju kan. Tak. Dia bukan buat komplit pun, dia buat kepala tu kosong kan. Itu badan. Letak. Harus. Sekali jadi macam geng Juhaiman yang dekat Saudi dulu kan. Dia pecah habis tu, kata patung, berhala semua. Bukan macam tu. Itu kena cerdik juga faham agama ni. Bukan ikut semangat saja. Kan? Jadi, okey, buat patung untuk tujuan apa? Tujuan pendidikan harus. Lagi apa lagi yang diharuskan? Patung untuk mainan. Patung anak-anak kecil diharuskan. Lagi habis ya. Budak-budak kecil dia nampak patung habis dia baling buang. Tak. Harus. Kan?
Harus. Patung maknanya patung untuk kanak-kanak. Jadi kena tafsir lah. Bukan semua berhala kan. So patung tu maknanya jadi kita kat situ perlu dibeza. Sebab itulah kat situlah atas sandaran itulah ulama kata larangan terhadap patung-patung ni bukanlah larangan pada zatnya, pada asalnya. Bukanlah pengharaman tu pada zatnya, tetapi pada wasilah, pada apa tujuan dia. Jadi kalau buat patung berhala yang memang untuk hias, buat berhala untuk disembah, untuk dianggap ada keberkatan, itu jelas lah syirik. Boleh jadi kufur dan termasuk dalam tasyabbuh dengan orang kafir lah. Kalau dia just nak buat hiasan kan, pergi letak patung tokoh dalam rumah kan, kata hiasan saja, tak boleh lah. Ataupun patung makhluk bernyawa, kuda ke apa kan, buat letak, tak boleh lah kan. Saja tak boleh. Maknanya tujuan pendidikan, untuk permainan kanak-kanak, untuk anak-anak kecil kan, budak-budak perempuan kecil itu, bagi anak kecil itu ada patung budak-budak mainan tu harus. Janganlah orang tua-tua pun nak main pula kan. Tu pelik sekarang orang tua-tua pula pergi main patung-patung tu. Simpan letak tinggi-tinggi. Kadang-kadang lagi dia letak kat rumah tu tinggi daripada Quran. Quran bawah kan. Patung apa? Orang panggil patung apa panggil? Patung apa macam superhero lah apa benda kan. Dia beli buat koleksi, dia letak atas. Itu pun kena ingat kan. Tak perlu letak atas sampai letak sama selevel dengan Quran, mushaf. Selevel dengan kitab-kitab agama, tak letak bawah lah. Kalau kata tak mau dah beli kan mahal ke apa, nak bagi budak main, dia imtihankan. Maksudnya bagi orang main, bagi budak-budak main. Jangan simpan macam kolek, jadi macam kerana apa? Malaikat tak masuk dalam rumah yang ada gambar ataupun makhluk bernyawa, patung. Masuklah. Innal malaikata la tadkhulu fi baitin fihi suwar. Atau kama qala fi baitin fihi surah. Wal kalb. Malaikat takkan masuk, malaikat rahmat takkan masuk ke dalam rumah yang ada patung, tu yang ada gambar makhluk bernyawa, dan juga anjing. Yang salah anjing pun satu juga, nak pergi bela dalam rumah kan. Orang Islam, orang kafir tak apalah ni orang Islam pun nak ikut belalah. Kalau nak bela anjing tu tujuan untuk apa? Jaga kebun ke, jaga rumah ke, harus. Tapi jangan bela dalam rumah, jangan masuk dalam rumah lah, senang cerita malaikat tak masuk. Malaikat rahmat, kata sebahagian ulama. Ada malaikat yang catat amalan kita tu sentiasa ada je. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. فلهذا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه. Jadi bila saudara-saudara Yusuf tu kata macam tu, Nabi Yusuf ni dia terasalah. Terasa. Sebab itu dikatakan pada ayat lepas itu fa asarraha Yusufu fi nafsihi. Nabi Yusuf menyembunyikan ketidaksetujuan ataupun kemarahan Nabi Yusuf, sembunyikan fi nafsihi, pada dirinya. Fi nafsihi. Maknanya tak cakap. Jadi sebab tak keluarkan lafaz, tak keluarkan suara dan tak keluarkan lafaz. Di situ menunjukkan apa? Kalam itu adalah apa? Bi sautin wa lafdhin. Bi hurufin wa sautin. Kalam itu dikatakan kalam bila ada suara dan huruf. Kalau tak kata suara, tak ada suara dan huruf, maknanya fi nafsihi, dalam diri, cakap dalam hati, menyembunyikan. Wa asarraha Yusufu fi nafsihi. So maksudnya Nabi Yusuf tak keluarkan huruf dan suara. Ni apa? Bantahan ke atas orang yang kata kalamullah tu kalam nafsi. Siapa? Syairah lah kan. Kita tak kata macam syairah lah. Kita kata Al-Quran kalamullah, lafzuhu wa sautuhu. Kama yaliqu bi jalalihi. Maknanya kalamullah itu lafzun wa sautun, lafaz dan suara. Memanglah yang ucapkan, yang kita ucap, yang suara yang keluar daripada mulut kita itu adalah makhluk, kerana kita makhluk tetapi lafaz yang dikeluarkan, lafaz yang dikatakan, diungkapkan kalamullah, tetap kalamullah, disebahkan kepada siapa dulu yang cakap perkataan tu? Allah. Jadi disebahkan kalamullah. Itu kita boleh ambil faedah di sini. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi. Nabi Yusuf tak keluarkan suara, tak keluarkan huruf,
tak cakap apa-apa, dia hanya sembunyikan. Fa asarraha fi Yusufu fi nafsihi. Kemudian barulah dia sebut antum syarrum makanan wallahu a'lamu bima tasnun. Kita akan bincang pada kelas akan datang. Insya-Allah kita berhenti kat sini. Naktafi bihadzal qadar. Semoga Allah memberkati pertemuan kita dan insya-Allah hari ini rasanya 29 Syaban kan, maknanya kalau ikutkan pengumuman, kita tunggulah pengumuman kan esok puasa ke tak kan, ini daripada autoriti lah, pihak autoriti. Sebab Nabi SAW bersabda sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah kamu apabila melihat berlakulah proses ru'yah. Maknanya dilihat anak bulan tu. So dalam konteks kita hari ni bukanlah semua orang kena tengok ru'yah, kena ru'yah, semua ru'yah hilal tu semua orang kan, tak. Cukup sampai, kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, cukup sampai khabar. Yang fiqah maknanya pengumuman daripada pihak autoriti kata dah nampak hilal ataupun ru'yah hilal tu berlaku, dah lihat, ada orang yang dah tengok kan. Tak semualah kena tengok kan, tak. Jadi Nabi kata sumu li ru'yati. Maknanya kita puasalah esok tunggu apa pengumuman. Senang macam biasalah macam biasa. Baik, semoga Allah SWT memberkati pertemuan kita, menyampaikan kita kepada Ramadan, memberkati kita dalam Ramadan, memberikan kekuatan untuk kita beramal dengan benar, beramal dengan apa kita kata menepati sunnah Nabi SAW dan penuh keikhlasan, imanan wa ihtisaban pada hari-hari kita pada bulan Ramadan. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.